Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Hariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menegaskan mengenai pentingnya semua peringkat kepimpinan dalam Angkatan Bersenjata Diraja Brunei bertanggungjawab untuk memperkasa kerohanian bagi setiap anggota yang dipimpin dengan berpaksikan nilai-nilai teras Angkatan Bersenjata Diraja Brunei. Tegas Baginda jika nilai-nilai teras diamalkan oleh semua peringkat dalam Angkatan Bersenjata Diraja Brunei, bukan sahaja berkat akan tumbuh, malah segala anasir negatif juga akan mengundurkan diri. Justru pada hemat Baginda, nilai-nilai luhur itu mustahak dijadikan sebahagian dari kurikulum, kursus dan latihan. Baginda juga melahirkan harapan agar semua pegawai kanan akan dapat menjalankan tugas dengan tulus dan amanah dalam mertabatkan institusi pertahanan negara dan mengekalkan keselamatan dan kesejahteraan negara Brunei Darussalam. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia bertitah demikian semasa berkenan berangkat ke Kementerian Pertahanan di Bolkiah Garrison pagi tadi. Dalam titah, ke bawah Duli Yang Maha Mulia menggariskan Angkatan Bersenjata Diraja Brunei selaku institusi keselamatan memikul tanggungjawab besar untuk mempertahankan agama, bangsa dan negara. Maka untuk tujuan itu, tentu saja memerlukan barisan pemimpin yang benar-benar berwibawa. Mereka dikehendaki memiliki kepribadian yang luhur selaku seorang ketua atau pegawai kanan tentera dalam Angkatan Bersenjata Diraja Brunei. Mereka juga mesti mengelakkan diri dari sebarang unsur negatif seperti asyik bersikap mengukuhkan kedudukan dan kuasa untuk kepentingan diri lebih daripada untuk kepentingan negara. Kewajipan selaku pegawai kanan ialah memastikan setiap anggota diberikan layanan yang adil tanpa berlaku amalan pilih kasih, kronisme dan nepotisme. Malah menjadi keutamaan atau kemestian bagi semua ialah untuk tidak akan berlaku sebarang penyalahgunaan kuasa atau pelanggaran terhadap sebarang peraturan. Jika berlaku juga, maka tidak sesiapa pun yang boleh terlepas daripada hukuman. Dalam makna lain, no one is above the law. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia bertitah, keberkatan akan berpihak kepada Angkatan Bersenjata Diraja Brunei apabila semua peringkat kepimpinan bertanggungjawab untuk memperkasa kerohanian bagi setiap anggota yang dipimpin dengan berpaksikan nilai-nilai teras Angkatan Bersenjata Diraja Brunei, iaitu takwa, berani, profesional dan setia. Beta penuh yakin jika nilai-nilai ini diamalkan oleh semua peringkat di dalam Angkatan Bersenjata kita, maka bukan saja berkat akan tumbuh, malah segala anasir negatif juga akan mengundurkan diri. Sebab itulah beta berpendapat nilai-nilai luhur seperti ini mustahak untuk dijadikan sebahagian dari kurikulum, kursus dan latihan. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia dalam titah juga menekankan mengenai usaha meningkatkan imej dan kredibiliti supaya Angkatan Bersenjata Diraja Brunei benar-benar menjadi sebuah organisasi yang disegani lagi dihormati. Lalu ke arah ini, semua pihak dan lapisan di dalamnya hendaklah sentiasa menunjukkan sikap bersatu padu dan bekerjasama
tanpa mengira bidang tugas masing-masing, di mana semua permasalahan hendaklah ditangani melalui saluran chain of command yang betul, bukan dikongsikan melalui media-media sosial yang boleh menjejaskan integriti dan nama baik Angkatan Bersenjata di Raja Brunei. Dalam bidang tugas ini, semua pihak tidak boleh camah mata mana-mana kepincangan atau kelemahan mestilah ditangani bersama-sama. Inilah tujuan ditubuhkan Pusat Prihatin ABDB untuk memeduli semua permasalahan yang berlaku. Titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia turut memperingatkan mustahaknya para pegawai kanan PK akan apa jua permasalahan pegawai dan anggota bawahan. Dalam perkara ini, khasnya pegawai-pegawai kanan, mereka tidaklah boleh bersikap lepas tangan. Malah perlu sensitif dan komited dalam apa-apa jua permasalahan dan aduan yang datang daripada pegawai dan anggota bawahan. Pegawai kanan turut berkewajipan untuk memastikan standard pegawai-pegawai dan anggota bawahan. Mereka juga mustahak untuk memahami dan mengetahui tahap standard yang perlu dicapai oleh para pegawai dan anggota bawahan itu. Kebawah Duli Yang Maha Mulia dalam titah juga melahirkan harapan. Sekolah Pegawai Kadet Akademi Pertahanan ABDB akan terus dapat melahirkan pegawai-pegawai tentera berdisiplin dan profesional dan dalam masa yang sama mampu untuk menyuburkan aspek-aspek kerohanian dan kesetiaan yang tulen. Ini kerana selaku pusat pendidikan awal bagi pegawai-pegawai, kualiti pegawai-pegawai muda adalah lebih ditentukan oleh sekolah pegawai kadet. Beta yakin pegawai-pegawai kanan pada setakat ini mampu untuk bertindak dengan bijaksana dalam melaksanakan apa jua perancangan, termasuk mampu untuk mengatasi semua permasalahan yang dihadapi oleh warga angkatan bersenjata di Raja Brunei. Ini adalah antara cabaran untuk ditangani dengan sebaik-baiknya. Menyentuh mengenai cabaran, Kebawah Duli Yang Maha Mulia menggariskan ia termasuk cabaran untuk memelihara tahap kebolehguna aset-aset Angkatan Tentera yang tidak boleh diambil mudah. Keupayaan dan ketahapsediaan aset-aset berkenaan tegas baginda perlu sentiasa pada tahap yang tinggi. Kerana itu, ingin beta mengingatkan supaya semua peringkat dalam Angkatan Bersenjata di Raja Brunei hendaklah benar-benar memastikan tahap boleh guna aset itu sentiasa pada tahap kesiapsiagaan yang tinggi. Dalam era revolusi industri keempat dengan evolusi teknologi canggih yang kian berkembang, penubuhan unit pertahanan cyber atau Cyber Defence Unit di dalam Angkatan Bersenjata di Raja Brunei juga adalah wajar direalisasikan dengan mengambil kira Angkatan Bersenjata di Raja Brunei akan mencapai usia 60 tahun. Di samping itu, ia juga adalah sebagai benteng terhadap ancaman-ancaman cyber yang boleh memberikan implikasi serius kepada tahap operasi dan sistem pertahanan negara Brunei Darussalam.
Ke bawah Duli Yang Maha Mulia juga bertitah aspek sekuriti pertahanan dan keselamatan merupakan tanggungjawab secara kolektif. Dari aspek sekuriti pertahanan dan keselamatan, tanggungjawab adalah merupakan tanggungjawab bersama secara kolektif yang mesti ditanai tanpa boleh dikompromi. Akhirnya, beta mengharapkan agar semua pegawai kanan akan dapat menjalankan tugas dengan tulus dan amanah dalam memartabatkan institusi pertahanan negara dan mengekalkan keselamatan dan kesejahteraan negara Brunei Darussalam. Beta juga berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala akan sentiasa memberikan perlindungan dan keberkatan kepada kita semua. Pada keberangkatan ke Kementerian Pertahanan pagi tadi, ke bawah Duli Yang Maha Mulia Perdana Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat bagi perjumpaan bersama pegawai-pegawai kanan Angkatan Bersenjata Diraja Brunei, ABDB. Berangkat sama Paduka Nada ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri 920 Kapten Udara Pengiran Muda Abdul Matin. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Pehindatul Lala Raja Major Jeneral Besara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Pertahanan Kedua, dan Major Jeneral Udara Datuk Seri Pahlawan Haji Hamzah bin Haji Sahad, Pemerintah ABDB. Sejurus keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung untuk menerima hormat diraja dan berkenan memeriksa pebarisan kehormatan yang terdiri daripada anggota Batalion Ketiga Tentera Darat Diraja Brunei. Ampun, beribu-ribu ampun. Hamba ke bawah Duli Tuan Patik menjunjung perkenan, menyembahkan kawalan kehormatan siap sedia untuk diperiksa. Ampun, beribu-ribu ampun. Ampun, beribu-ribu ampun. Hamba ke bawah Duli Tuan Patik menjunjung anugerah bagi kawalan kehormatan menjalankan tugas seterusnya. Ampun, beribu-ribu ampun. Dalam memenuhi tugasan dan tanggungjawabnya sebagai institusi keselamatan dan keamanan negara yang semakin multifunksional, Kementerian Pertahanan akan terus memberikan tumpuan kepada pendekatan whole of government dan whole of nation agar dapat sama-sama menyumbang dan memastikan kestabilan, keamanan dan kesejahteraan negara akan berkekalan dinikmati. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia kemudian berkenan berangkat ke Dewan Gerak Badan Bolkiah Garrison. Doa selamat dibacakan oleh Komander Haji Ainul Nizam bin Haji Ibrahim, Ketua Jabatan Agama ABDB. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung berangkat ke Mes Pegawai Bolkiah Garrison bagi perjumpaan bersama pegawai-pegawai kanan dari Tentera Darat Diraja Brunei, Tentera Laut Diraja Brunei, Tentera Udara Diraja Brunei, Markas Angkatan Bersama, Institut Latihan dan Akademi Pertahanan ABDB, Kementerian Pertahanan, pegawai-pegawai perkhidmatan pinjaman British dan doktor-doktor perkhidmatan pinjaman
dari Republik Islam Pakistan. Berkat kepimpinan ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Kementerian Pertahanan telah dapat mengatur beberapa program pembangunan dan keupayaan tentera yang bertujuan untuk mengukuhkan lagi kewibawaan ABDB. Kementerian Pertahanan juga mereview perancangan strategiknya ke arah memantapkan perancangan keupayaannya dalam mendukung pendekatan whole of government dan whole of nation. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia mengakhiri keberangkatan dengan berkenan berangkat menghadiri majlis santap. Bismillahi Allahumma barik lana fima razzaqtana wa qina azaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amin, amin, amin walhamdulillahi rabbil alamin. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia merupakan satu penghormatan yang amat besar bagi warga Kementerian Pertahanan dan ABDB sebagai satu manifestasi yang jelas akan keprihatinan serta komitmen baginda terhadap hal ehwal Kementerian Pertahanan dan ABDB. Isu-isu serantau yang menjadi keprihatinan dan kepentingan bersama antara dibincangkan semasa kunjungan hormat Pesuruhjaya Tinggi Singapura ke negara Brunei Darussalam kepada Yang di-Pertua Majlis Mesyuarat Negara. Berita mengenainya menyusul selepas petikan tidak. Dua kes import baru jangkitan COVID-19 dilaporkan hari ini. Dalam siaran akhbar Kementerian Kesihatan mengenai situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam melaporkan 15 kes aktif masih dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan. Kesemua kes baru yang dilaporkan hari ini tiba ke negara ini pada 17 Mac 2021. Kes 211 orang lelaki berumur 38 tahun dari Kuala Lumpur. Manakala kes 212 orang lelaki berumur 55 tahun dari Manila. Pengesanan kontak bagi kedua-dua kes mengenal pasti 4 orang kontak terdekat dan mereka diarahkan untuk melakukan ujian SARS-CoV-2 serta menjalani kuarantin. Sementara itu, semua kes yang sedang dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan dalam keadaan baik. Sementara itu, jumlah keseluruhan kes jangkitan di negara ini 212, manakala jumlah keseluruhan kes sembuh adalah 194. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020. Manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 71 kes. 659 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori, 15,708 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020.
Manakala 220 sampel ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan, menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 kepada 114,134 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan Talian Kesihatan 148. Pelbagai manfaat dan faedah dinikmati oleh rakyat dan penduduk di negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura di bawah kepimpinan serta kerjasama kedua-dua buah negara, antaranya dalam bidang pendidikan, kesihatan dan pertukaran lawatan. Perkara itu antara dibincangkan semasa kunjungan hormat Tuan Yang Terutama Heng Hek Yew, Pesuruhjaya Tinggi Singapura ke negara Brunei Darussalam kepada Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Seri Lela, Datuk Seri Setia Abang Haji Abdul Rahman bin Datuk Setia Haji Muhammad Taib yang di-Pertua Majlis Mesyuarat Negara. Majlis diadakan di bangunan Dewan Majlis. Semasa perjumpaan tersebut, kedua-dua pihak menyentuh mengenai isu-isu serantau yang menjadi keprihatinan dan kepentingan bersama dan berharap isu-isu yang menjadi kebimbangan masyarakat serantau akan dapat diselesaikan dengan secepatnya bagi kesejahteraan dan keselamatan masyarakat. Juga disentuh mengenai penyertaan aktif ahli Majlis Mesyuarat Negara dalam bincangkan isu-isu nasional dan perkembangan pembangunan belia-belia di negara ini semasa persidangan Majlis Mesyuarat Negara baru-baru ini. Juga hadir yang dimuliakan Pihin Orang Kaya Pekamajaya, Datuk Paduka Abang Haji Judin bin Haji Asar, Setiausaha Majlis Mesyuarat Menteri-Menteri Kabinet dan Jurutulis Majlis Mesyuarat. Tinjauan serantau dan global dan juga usaha-usaha ke arah pemulihan yang inklusif dan berdaya tahan dengan menerapkan penggunaan teknologi dibincangkan bersama pihak ASEAN Infrastructure Investment Bank, ASEAN Development Bank, International Monetary Fund, World Bank dan ASEAN Plus 3 Macroeconomic Research Office semasa sesi khas di antara Menteri-Menteri Kewangan ASEAN dan Kabinet-Kabinet Bank Pusat dengan ketua-ketua institusi kewangan antarabangsa. Mesyuarat Menteri-Menteri Kewangan dan Kabinet-Kabinet Bank Pusat ASEAN AFMGM ke-7, Mesyuarat Menteri-Menteri Kewangan dan Kabinet-Kabinet Bank Pusat ASEAN bersama dengan ketua-ketua institusi kewangan antarabangsa AFMGMIFIS dan Mesyuarat Menteri-Menteri Kewangan ASEAN AFMM ke-25 telah diadakan melalui persidangan virtual. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liew bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan dan Ekonomi kedua mempengerusikan mesyuarat AFMM ke-25, manakala mesyuarat AFMGM ke-7 dan AFMGMIFIS dipengerusikan bersama dengan Dayang Haja Rokia binti Haji Badar, Pengarah Urusan Autoriti Monetari Brunei Darussalam AMBD. Semasa mesyuarat AFMGM7 dan mesyuarat AFMGMIFIS, negara Brunei Darussalam diwakili oleh Datuk Seri Paduka Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Timbalan Menteri Keuangan dan Ekonomi Fiskal dan Dayang Hajah Nurafida binti Sulaiman, Timbalan Pengarah Urusan AMBD. Dalam pada itu, antara perkara-perkara yang telah dirumuskan oleh Yang Berhormat Datuk adalah seperti menekankan kepentingan teknologi dan digital ekonomi sebagai sebahagian norma baharu dan membantu menjana perkembangan pelaburan yang berkualiti bagi mewujudkan pekerjaan baharu dan meningkatkan produktiviti dan green growth strategies. Mesyuarat mengambil maklum dan menyambut baik perkembangan yang telah dilaporkan oleh pelbagai kumpulan-kumpulan kerja mengenai isu-isu di bawah bidang tugas AFMM seperti infrastructure financing, cooperation in insurance matters, ASEAN Disaster Risk Financing and Insurance, Cooperation in Customs, Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing, ASEAN Forum on Taxation dan ASEAN Capital Market Forum. Mesyuarat juga mengambil maklum perkembangan pelaksanaan Master Plan on ASEAN Connectivity dan kerjasama infrastruktur yang berdaya tahan. Mesyuarat membincangkan perkembangan dan kemajuan kumpulan-kumpulan kerja di bawah Roadmap for Monetary and Financial Integration of ASEAN yang mana menunjukkan perkembangan yang menggalakkan.
Ketiga-tiga Priority Economic Deliverables negara Brunei Darussalam yang telah diluluskan semasa mesyuarat Menteri-Menteri Keuangan dan Governor-Governor Bank Pusat ASEAN adalah penandatanganan ASEAN Framework on Services Protocol on Financial Services ke-9 mengadakan persidangan celik keuangan ASEAN sebagai kaedah untuk meningkatkan kecelikan keuangan dan keuangan inklusif dan memulakan kerja ke arah penubuhan ASEAN Taxonomy on Sustainable Finance. Perlunya memikirkan dan membentuk semula peranan ASEAN dan institusinya dengan memperbaharui komitmen-komitmen mengukuhkan kerjasama antara sektor dan antara tunggak selaras usaha pemulihan COVID-19 dan visi pasca 2025 dengan mengukuhkan ASEAN Centrality melalui mekanisme-mekanisme ASEAN. Ini adalah bagi memastikan Majlis Komuniti Sosial ASEAN ASCC sentiasa bersedia dan terus maju ke hadapan. Perkara tersebut ditekankan oleh Yang Berhormat Major Jeneral Besara Datuk Paduka Seri Haji Aminuddin Ehsan bin Pehin Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan semasa mempengerusikan mesyuarat Majlis Komuniti Sosial ASEAN ASCC ke-25 melalui persidangan video. Yang Berhormat Datuk juga menyeru ASCC meneruskan tindakan penyelarasan ketika masih berdepan dengan suasana pandemik COVID-19. Namun dalam masa yang sama mengimbangi usaha-usaha pembangunan masyarakat. Justru jelas Yang Berhormat Datuk selaras dengan tema ASEAN 2021, We Care, We Prepare, We Prosper. Negara Brunei Darussalam menggariskan komitmen kolektif ASEAN dalam meningkatkan kesejahteraan dan kehidupan masyarakat serta kemakmuran seluruh komuniti dan rakan-rakan ASEAN. Sebagai sokongan terhadap keutamaan dan deliverables ASCC, mesyuarat antaranya bersetuju bagi menghadapkan draft Regional Policy Framework on Fostering Greater Understanding, Tolerance and a Sense of Regional Agendas among the Peoples of ASEAN untuk disahkan semasa sidang kemuncak ASEAN ke-38. Pengutamaan pelindungan sosial yang transformatif dan memperluaskan peranan Majlis Komuniti ASCC. Mesyuarat seterusnya bersetuju untuk terus melaksanakan usaha-usaha serantau dan membimbing ASEAN agar selari dengan pembangunan masyarakat selaras dengan usaha tunggak komuniti politik keselamatan ASEAN dan tunggak komuniti ekonomi ASEAN. Juga hadir Tuan Yang Terutama Datuk Paduka Lim Jock Hoi, Setiausaha Agung ASEAN. Impak pandemik COVID-19 telah mengajar ASEAN untuk menjadi lebih bersedia. Justru pengutamaan merupakan kunci utama dalam memberikan fokus kepada usaha ASEAN menuju perpaduan yang berdaya tahan bagi memastikan kebajikan masyarakat ASEAN diberi perhatian dalam membangun sebuah komuniti ASEAN. Setiausaha Tetap Kemasyarakatan dan Kebudayaan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan selaku pengerusi Ketua-Ketua Pegawai Kanan Majlis Komuniti Sosio Budaya ASEAN SOKA menyentuh perkara tersebut semasa mesyuarat ke-30 SOKA menerusi persidangan video. Datuk Hajah Nur Rashikin binti Haji Johari menyeru Ketua-Ketua SOKA dan Sekretariat ASEAN untuk meneliti bagaimana menyatukan serta memperkukuhkan usaha-usaha ASEAN termasuklah memperbaharui komitmen-komitmen sebelum ini melalui pelaksanaan antara tunggak dan antara sektor yang lebih kukuh. Dalam masa yang sama memberikan jaminan kepada rakan-rakan ASEAN bahawa ASEAN merupakan sebuah pertumbuhan yang mampan dan berdaya tahan. Mesyuarat ke-30 SOKA diadakan sebagai persediaan kepada mesyuarat ke-25 Majlis Komuniti Sosio Budaya ASEAN yang akan diadakan 31 Mac 2021. Juga hadir Tuan Yang Terutama Kong Puak, Timbalan Setiausaha Agung ASEAN bagi Komuniti Sosio Budaya ASEAN ASCC. Mesyuarat ke-31 SOKA diadakan pada September ini. $38 orang dilantik bagi mengimarahkan lagi Masjid Kampung Pengkurung dalam memperbanyakkan aktiviti berbentuk perpaduan dan pertandingan di masjid berkenaan. Majlis Penyampaian Surat Lantikan Ahli Jawatan Kuasa Takmir Masjid bagi sesi 2021-2022
dan penyampaian sijil penghargaan ahli jawatan kuasa takmir masjid sesi 2019-2020 bagi Masjid Kampung Bengkurung diadakan semalam. Penyampaian surat lantikan dan sijil penghargaan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Jurutera Awang Haji Suhaimi bin Haji Ghaffar, Menteri Pembangunan. Sementara 39 orang ahli jawatan kuasa takmir masjid bagi sesi 2019-2020 menerima sijil penghargaan mereka. Sementara itu, 32 orang ahli jawatan kuasa takmir Masjid Hassanal Bolkiah Kampung Mentiri menerima surat lantikan mereka bagi sesi 2020 hingga 2022. Penyampaian surat lantikan disempurnakan oleh Awang Haji Muhammad Rosli bin Haji Ibrahim, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Agama. Dengan adanya pelantikan ini, tanggungjawab ahli juga termasuk meliputi pentakmiran secara keseluruhan, khususnya aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah seperti sembahyang 5 waktu dan kuliah-kuliah ilmu. Majlis diselajurkan dengan perasmian media sosial Instagram rasmi Masjid Hassanal Bolkiah Kampung Mentiri. Solat adalah ibadat yang menduduki tempat tertinggi. Seandainya seseorang Muslim itu taat mendirikan solat fardu 5 kali dalam sehari, bermakna dia seolah-olah menegakkan agamanya. Adalah sangat daif atau lemah pemikiran jika ada menganggap solat itu mengganggu rutin tugasan seharian. Perkara tersebut antara intipati ceramah semasa majlis sambutan Isra' dan Mi'raj yang diungkayahkan oleh Kementerian Tenaga. Majlis berlangsung petang tadi di bangunan Jabatan Perdana Menteri, Jalan Perdana Menteri. Hadir Datuk Seri Paduka Awang Haji Mat Satejo bin Sokiau, Pemangku Menteri Tenaga. Dalam ceramahnya bertajuk Teladan dan Hikmah Peristiwa Isra' dan Mi'raj, Awang Haji Muhammad Khairul Nazif bin Haji Awang Damit, Penolong Pensyarah Fakulti Usuluddin Universiti Islam Sultan Sharif Ali Unisa, menjelaskan solat dapat mengajar untuk mengurus masa dengan bijak. Jelasnya, kecuaian akan memberi kesan buruk kepada catatan amal manusia. Majlis tahunan dikendalikan bersama oleh Pejabat Setiausaha Tetap Bahagian Dasar dan Strategi dan Bahagian Tenaga Manusia Sektor Tenaga Kementerian Tenaga. Program Kesedaran Awam Pengurusan Risiko Bencana Peringkat Masyarakat bagi Mukim Batu Apoi Daerah Temburong selama 2 hari berakhir hari ini dengan penyampaian sijil. Majlis berlangsung di Balai Raya Kampung Batu Apoi. Sijil penyertaan dan penghargaan disampaikan oleh Awang Haji Muhammad Azmi bin Haji Suhaili, Pemangku Penolong Pegawai Daerah Temburong selaku pengerusi DDMC Daerah Temburong. Majlis juga diselajurkan dengan penyerahan kunci kontainer penyimpanan peralatan logistik bencana oleh Kena Besara Muhammad Haris Rashidi bin Haji Muhammad Jamin, Pengarah Pusat Pengurusan Bencana Kebangsaan kepada Pemangku Penolong Pegawai Daerah Temburong. Program yang dikendalikan dengan kerjasama agensi-agensi berkepentingan itu disertai oleh 30 orang peserta. Sepanjang program, para peserta berpeluang mengetahui fungsi dan peranan Pusat Pengurusan Bencana Kebangsaan dan agensi-agensi terlibat antaranya Jabatan Daerah Temburong, Jabatan Bomba dan Penyelamat dan Jabatan Pembangunan Masyarakat. Selain itu, para peserta juga berpeluang mengikuti beberapa latihan praktikal seperti town watching, hazard mapping serta demonstrasi memadam dan mencegah kebakaran. Lebih 60 orang penerima yang terpilih dari golongan kurang berkemampuan di daerah Tutong menerima sumbangan melalui Majlis Penyampaian Fidyah Puasa Jalinan Takwa pagi tadi. Majlis Anjuran Pusat Kegiatan Warga Emas daerah Tutong itu berlangsung di pusat berkenaan. Penyerahan sumbangan disempurnakan oleh Dayang Miriani Floridzah binti Haji Abdul Rahman, Pemangku Timbalan Pengarah Jabatan Pembangunan Masyarakat JAPIM. Program berkebajikan ini antara lain bertujuan untuk memberikan kesedaran kepada ahli pusat berkenaan dan masyarakat luar mengenai kewajipan membayar fidyah puasa bagi diri masing-masing, di samping dapat membantu meringankan beban golongan yang memerlukan. Antara tujuan yang lain iaitu saat ini dijadikan sebagai tempat pemudah cara untuk kedua pihak, iaitu pembayar fidyah
dengan penerima asnaf fakir miskin. Menanam semangat kerja bergotong royong kerana dalam setiap bulan kita telah mengadakan majlis seumpama ini dan semua ahli dapat memberikan kerjasama dalam semua hal membuat persiapan persediaan untuk pengagihan PLAS ini. Awang Abdul Wafi bin Haji Kadir Rosman dari Masjid Kampung Penapar muncul juara dalam peraduan menghafaz surah As-Sajdah. Peraduan yang diukayahkan oleh ahli Jawatankuasa Takmir Masjid Kampung Penanjung dengan kerjasama Pejabat Hal Ehwal Masjid Daerah Tutong berlangsung di Masjid Kampung Penanjung, Daerah Tutong. Hadiah disampaikan oleh Awang Haji Masri bin Haji Muhammad, Pegawai Hal Ehwal Masjid Daerah Tutong. Pertandingan disertai oleh 9 orang pegawai Masjid Daerah Tutong. Tempat kedua dan ketiga masing-masing disandang oleh Awang Abdul Hafi bin Yahya, Masjid Pengiran Haji Muhammad Alam, Kampung Sengkarai dan Awang Abdul Wafi bin Haji Awang dari Masjid Kampung Launin. Terdahulu diadakan penyampaian sumbangan wakaf buku Menuju Redha Allah oleh Datin Hajah Misnah binti Haji Daud, Ketua Kumpulan Amal Jariah, kepada wakil-wakil dari masjid-masjid dari daerah Brunei dan Muara, daerah Blaid, daerah Tutong dan daerah Temburong. Bagi memeduli dan memantau perkembangan kehidupan dan kebajikan asnaf mu'alaf terutama menjelang bulan Ramadan ini, projek Fatul Barakah 2.0 diteruskan lagi pagi tadi bagi daerah Temburong. Melalui projek tersebut, 30 buah keluarga mu'alaf di daerah tersebut menerima sumbangan. Penyerahannya diadakan di unit dakwah daerah Temburong. Sumbangan diserahkan oleh Awang Haji Ahmad Abu Salam bin Haji Abdul Rahman, Pegawai Ugama Kanan Pusat Dakwah Islamiyah. Melalui projek Fatul Barakah, orang ramai berpeluang untuk sama-sama memberikan infak jariah berupa keperluan harian seperti makanan asasi kepada asnaf mu'alaf di seluruh negara untuk menyambut bulan Ramadan 1442 Hijrah. Juga diserahkan bantuan makanan dan minuman sempena majlis bertadarus dan sembahyang sunat tarawih tahun 1442 Hijrah 2021 Masihi bagi daerah Temburong kepada 3 buah lokasi yang terpilih. Tujuh 70 qari dan 52 qari'ah memperdengarkan bacaan masing-masing dalam musabaqah tilawatil Quran Belia Kebangsaan peringkat saringan selama 4 hari bermula hari ini hingga 3 April 2021. Pertandingan anjuran Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan melalui Jabatan Belia dan Sukan itu diadakan di Dewan Kuliah Stadium Negara Hasnal Bolkiah, Berakas. Daripada jumlah tersebut, 30 peserta akan dipilih untuk ke peringkat separuh akhir dan seterusnya 5 qari dan 5 qari'ah termasuk Johan menunggu qari dan qari'ah akan bertanding di peringkat akhir nanti. Peserta musabaqah terdiri daripada mereka yang berumur di antara 15 hingga 30 tahun, terdiri daripada rakyat ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam atau penduduk tetap dan tidak pernah menjadi Johan pertandingan-pertandingan seperti Majlis Tilawah Membaca Al-Quran, Peringkat Antarabangsa, Anjuran Kerajaan Malaysia atau Musabaqah Tilawatil Quran Belia Asia Tenggara, Anjuran Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Tiga buah premis makanan didapati boleh membuat permohonan sijil halal semasa operasi penguatkuasaan bahagian kawalan makanan halal Jabatan Hal Ehwal Syariah yang diadakan di kawasan pusat Gadong Bandar Seri Begawan. Dalam operasi itu juga beberapa buah premis didapati melakukan kesalahan iaitu menggunakan label atau logo halal Majlis Ugama Islam tanpa kebenaran dan mempamerkan sijil halal yang telah mansuh. Berikutan itu, pemilik premis-premis akan disiasat lebih lanjut untuk diambil tindakan undang-undang Perintah Sijil Halal dan Label Halal 2005 yang masing-masing membawa hukuman denda sehingga RM4,000 dan RM8,000 atau penjara sehingga 1 tahun dan 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Skuad Kebangsaan Negara Brunei Darussalam meneruskan sesi perlawanan persahabatan bertemu pasukan All Stars semalam. Perlawanan tersebut merupakan perlawanan persahabatan kedua buat skuad negara
sebagai persiapan menjelang kejohanan-kejohanan yang bakal disertai pada masa akan datang. Skuad anak didik Datuk K. Raja Gopal dan pasukan All-Star terikat dengan keputusan sesama dalam aksi di Belapan dan Padang, Kompleks Sukan Negara. Hasnal Bolkiah memberakas. Skuad Kebangsaan Negara Brunei Darussalam Jersey Putih mendahului perlawanan pada minit ke-21 apabila hantaran sudut ketua pasukan Azwan Ali Rahman ditanduk masuk Razimi Ramli untuk skuad negara mendahului 1-0. Pendahuluan skuad negara berlanjutan hingga ke separuh masa kedua dengan menyaksikan beberapa percubaan dan peluang dilakukan oleh kedua-dua pasukan. Namun pada minit ke-53, pasukan All-Star berhasil mengikat keputusan kepada satu sama menerusi Leon Sullivan Taylor. Keputusan seri satu sama itu kekal hingga tamat perlawanan.